Ialah recording. Okay. Okay, terima kasih kepada semua yang ada bersama-sama kita pada malam ni. Kita akan teruskan lagi untuk berkongsi ilmu di bidang digital marketing. So, seperti yang kita sedia maklum, sebenarnya digital marketing ni dia lebih luas. Apa yang kita belajar pada hari ini masih asas lagi, banyaknya dan beratnya lebih kepada social media ataupun social media marketing lah. Di situlah tempat kita jumpa customer-customer kita, potensi-potensi klien kita dan sebagainya. So maksudnya kita berada di Facebook, kita berada di Instagram adalah untuk brandingkan diri kita, untuk orang nak kenal kita. Supaya kita boleh bina prospek dekat sana. So malam ni sebelum kita mula, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Okey. So semalam kita dah belajar berkongsi berkenaan dengan Linktree. So saya harap tuan-tuan dah dapat manfaatkan Linktree. So nampak ada banyak kelebihan Linktree. Kalau nak compare Linktree dengan Bitly, masing-masing dia punya peranan lah, function dia. So Bitly ni lebih kepada, ada orang tanya Bitly, so Bitly ni lebih kepada you nak shorten kan you punya link tadi, panjang sangat, so you shorten kan you punya link. So untuk Linktree ni you himpunkan semua you punya link dalam satu link saja. So easy. Kalau you ada banyak produk, better you pakai Linktree. Okay. So yang lainnya kita juga ada bercerita berkenaan dengan WhatsApp Business. So minggu depan kita akan continue lagi berkenaan dengan WhatsApp Business. So sebenarnya WhatsApp Business ni sangat powerful lah. Powerful kalau kita sebut berkenaan dengan zero cost marketing. Okay. Kerana dekat WhatsApp Business ni, you boleh bina you punya database. Bukan setakat bina database, malah you boleh uruskan database. So paling penting, kita kena tahu kenapa kita menggunakan platform-platform digital ni untuk kita berniaga. Jadi tuan-tuan kena senaraikan. Dia tak boleh main fikir-fikir saja. You must list down kenapa you berniaga menggunakan platform-platform digital marketing. Kalau you fikir-fikir saja, maka nanti customer pun fikir-fikir juga nak membeli daripada kita. Jadi kita kena ada action item kita. Jadi kita nak buat funnel. Nanti saya akan kongsikan macam mana nak buat funnel. Okay, funnel, kita ada sales funnel, kita ada marketing funnel. So bagaimana orang tak kenal kita jadi kenal. Okay, orang dah kenal kita, maka dia ingin tahu. Bila dia tahu, maka dia terbuka hati nak beli punya produk. Okay, nak beli, belum action lagi, baru nak saja. Dia punya intention. So last kali call to action. So bagaimana kita nak dia bertindak. So melalui punya offer ataupun apa lagi lah, you punya strategi marketing yang lain. So membuatkan mereka nak membeli. So dia sebenarnya boleh pakai untuk semua bisnes. So sales marketing funnel, sales funnel dan marketing funnel. Ada dua perkara yang berbeza. Okay. So terus malam ni saya akan berkongsikan dengan Google My Business. Pertamanya tuan kena tahu kenapa Google My Business. Itu paling penting, tuan kena tahu. Okay. Yang keduanya, tuan kena tahu apa benefitnya bila ada Google My Business. Okay. So apa dia Google My Business? Okay, Google My Business ni ialah satu platform untuk kita daftarkan. Okay, kalau dekat SSM kita daftar syarikat kita. So orang tahu kita ada syarikat. Okay. Tapi itu pun orang tak tahu yang kita ni berniaga. Sehinggalah kita bagi tahu kita ni berniaga. Jadi ibaratnya, kalau you nak masuk kontrak government, you kena daftar satu lagi nama dia lesen kewangan. Okay, kalau you nak masuk government punya kontrak. So maksudnya bila you nak masuk job government, you kena daftarkan you punya company dalam government punya Kementerian Kewangan. Jadi membolehkan you untuk masuk dia punya tender-tender dan sebagainya. So bila dapat masuk tender-tender dan sebagainya, maka mereka boleh cari, okay, ini company ni buat bisnes ni, company ni buat bisnes ni, company ni buat bisnes ni. Jadi dia boleh tahu ada company yang tawarkan certain perkhidmatan, certain produk. Maka itu sebab kita kena ada company registration yang didaftarkan dalam Kementerian Kewangan. So itu contoh. So kita pergi luar sikit daripada Kementerian Kewangan, maka kita ada Google. So Google sangat besar.
Okay, kalau dekat Kuala Lumpur, orang nampak kedai-kedai fizikal. Tetapi dekat Google, kalau kita tak listing kita punya perniagaan dekat Google, maka orang tak boleh jumpa kita. Orang tak akan nampak kita berniaga kat Google. Jadi sekarang ni, orang tak pergi berjalan dah. Semua orang duduk rumah. So, kalau kita tak listing bisnes kita dalam Google, maka orang tak akan jumpa kita. So, kita post sajalah dalam Facebook tu lebih pada engagement dan sebagainya. So, orang tak akan jumpa kita. Bila orang nak cari perkhidmatan, okay, orang tak jumpa kita. Okay, pasal apa kita kena daftarkan dekat Google perniagaan kita? Saya dah ada Facebook, tapi kenapa juga saya kena daftarkan kat Google? Itu saya kata you kena tahu why. And di sini juga you akan jumpa benefit dia. Okay, kenapa? Untuk Facebook, dia lebih kepada branding, awareness, ataupun engagement. Okay, kita tanya diri kita. Kalau kita dah confirm, atau bukan confirm lah, kalau kita baru nak cari satu-satu perkara, okay, katalah saya nak cari contohlah sambal lah, senang. Sambal ni senang, benda makanan. Okay, saya nak cari sotong sambal lah, sambal pedas. Contohnya sambal pedas. Saya nak cari sambal pedas. So, you cari dekat Facebook ke you akan cari kat Google? Tanya diri. Of course, you akan cari dekat Google. Pasal apa kita nak cari kat Google? Macam Puan Nazi, semalam saya dengan Puan Aziz dekat je. Kita baru saya tahu dia ada di jiran saya di dekat area Bandar Baru Sentul. Okay, semalam saya pergi ke satu kedai Kelly Bakery. Kelly ke Jelly tak ingat lah. Lebih kurang macam tu. Saya nampak dia ada letakkan dia punya produk sambal kat sana, sambal garing. Sebab saya ingat dia punya logo tu. Okay. So Puan Aziz ada kat kita ni. Okay. Jadi kalau Puan Aziz letak dekat situ, orang yang datang saja nampak kita punya produk dekat kedai tadi, sebelah Speedmart. Kedai tu sebelah Speedmart. Siapa yang datang Speedmart, kalau dia singgah kedai kek sebelah tu, baru dia akan nampak sambal. Atau siapa yang selalu beli kek, baru dia akan nampak sambal garing Kak Aziz. Tapi dekat area Sentul ni, orang tak tahu yang sambal tu diletakkan kat sana. Jadi macam mana orang nak tahu? So of course mereka kena Google. So dia bukan nak cari sambal Kak Aziz. Dia akan cari sambal garing. So sambal garing ada banyak jenis. Ada sambal garing Nor, lepas tu Kak Aziz, lepas tu ada lagi sambal Lena, macam-macam sambal. Jadi bila dia type sambal, so dia akan keluar senarai sambal. Cara masak sambal pedas, sambal tumis dan sebagainya. Jadi kalau kita tak listing, jadi kita tak dapat potensi untuk dijumpai dalam Google tadi. Sebab tu kita perlu buat Google My Business. Okay. Saya buka chatting dulu supaya saya tak terlepas ada. Okay, so far dapat dah. Kita ada Jeb Song, kita ada Puan Norli, kita Puan Nazi, kita ada Tuan Hafiz. Sisi yang lain insya-Allah ada. Okay, cuma saya tak nampak gambarnya lah. Okay, tak apa. Yang penting suara saya clear. Okay, so next kali, okay, pasal apa kita nak gunakan juga Google? Okay, kerana Google juga dia ada menawarkan website percuma. Okay, sebab kita nak bercakap dekat Google macam mana? Kan kita tak ada suara kat situ. Kalau dekat Facebook, kita ada suara sebab dia ada multiple content yang kita boleh buat. Kita boleh buat video, kita boleh buat live, kita boleh guna teks, kita boleh guna gambar. Tapi kalau kat Google, macam mana? Dia hanya listing saja. Jadi, di situ, dekat Google ni, dia ada website. You manfaatkan website tadi untuk you senaraikan apa perkhidmatan yang kita ada. So, walaupun dia free, jangan kita take for granted benda percuma ni tak efektif. Benda-benda percuma ni tinggal lagi you faham tak basic. Basic kalau you faham, then you akan kreatif. So, daripada kreativiti ni lah yang paling penting. Kalau you ada powerful, kata design cantik dan sebagainya pun, tapi you tak tahu nak gunakan, manfaatkan design tu pun tak boleh buat sales. So, yang paling penting you punya action dalam marketing. So, you punya campaign tu kena konsisten. Okay? Macam saya semalam, kita kongsikan berkenaan design Canva. You ada design cantik, tapi you tak promote, tak boleh juga. Okay. So, saya bagi satu shot lagi, 2 sebelum kita mulakan macam mana nak create Google listing. Okay, perbezaan antara Facebook dengan Google. Okay, dia lebih kurang macam, kalau kita pergi masuk Facebook, benda ni orang akan scroll.
Lepas tu dia akan tengok gambar cantik, baru dia akan stop scroll tadi. Perasan tak? Kalau dia punya gambar cantik, baru dia akan stop scroll. Pada masa tu, dia tengah cari sambal tak? Tak. Dia hanya lebih kepada just nak pergi bersosial. Nak cari kawan, dia tengok komen. Lepas tu kalau ada tengah hot sekarang, cerita pasal cerita-cerita hot, dia akan cari yang tu dulu. Dia nak tengok komen orang tu. Kalau ada orang tu macam dia, dia suka konten tu, dia akan cari konten orang tu. Tapi sambil-sambil dia scroll down, so mungkin kita dapat selitkan kita punya gambar yang menarik tadi ataupun video. So dia akan stop scroll. So pada masa tu mungkin tengah hari, dia tengah nak makan. So dia rasa lapar. So kebetulan tengah lapar, nampak pula sambal. Kan? Okay, contoh. Tapi kalau dekat Google tadi, dia akan pergi cari. Dia memang confirm nak beli. Contohnya, kalau dia nak makan, dia akan Google makanan sedap area Sentul, makanan sedap area Ceras. Dia akan Google terus. So memang dia keinginan. Tapi kalau Google Facebook ni, lebih pada dia tak ada intention nak makan lagi pun. Sebab tu kalau dalam sales funnel, okay, you kalau dah ada experience berkenaan dengan sales funnel, kalau tak ada lagi tak apa. Saya hanya bagi exposure dulu awal. Sales funnel ni dia ada 4 peringkat. So Google ni dengan Facebook ni, dia kalau Facebook ni lebih pada 2 yang atas sales funnel. Okay, kalau untuk Google ni 2 yang bawah. Okay, apa yang 2 atas? 2 atas tu ialah orang tak kenal, you nak, okay, I bagi gambaran lah, macam you duduk dekat pasar raya South City, pasar raya, katalah Sauli Piramid. Orang masuk piramid, you ada kedai. Bila ada kedai, orang tak tahu pun you ada kedai kat situ. Jadi, macam mana nak buatkan orang tahu? So, you buat aktiviti depan kedai supaya orang tahu ataupun you buat iklan. So, itu nak leadkan orang masuk you punya kedai. Okay, contohnya kalau you ada jual pakaian budak-budak lah. Okay, jual pakaian budak-budak. So, depan tu you letak badut. Okay, jadi bila orang masuk je mall tu, daripada orang tak tahu you punya kedai, jadi tahu you ada kedai jual baju. Pasal apa? You letak badut kat depan kedai tu untuk attract budak-budak tadi. Jadi mak bapak pun datang pergi kedai tadi. Kerana bukan nak datang kedai, mereka nak tengok badut. So bila dah dekat kedai tadi, mak bapak terus nampak, ada kedai baju budak-budak kat sini. Nampak tak? Bila ada kedai baju budak-budak kat sini, okay, maka dia pun akan masuk. Sebab dia suka nak beli untuk pakaian anak dia. Itu untuk lead, tarik customer masuk. Ini dia panggil sales funnel. So bila dia masuk, dia belum beli lagi. Dia baru nak tengok-tengok. Lepas tu tiba-tiba ada offer. Buy one free one. Buy one free two. Buy one free three. Ataupun diskaun 50%. Nampak? Offer. Jadi membuatkan mereka untuk minat membeli. Action tu ada. Itu dia panggil sales funnel. Ini saya belum kongsikan hari ni. Itu panjang topik dia. So hari ni lebih kita Google My Business. So, kedua lagi, benefit Google My Business compare dengan Facebook. Okay. Google My Business ni adalah benda yang you kena create nama tu berdasar, kalau kita agent, kita tahulah kita agent kecil-kecil. Okay, katalah Sambal tadi ada dia punya HQ. So, you kena create dekat dengan nama HQ. Jangan you create you punya nama team. Katalah macam saya jual XOX, okay? Okay, XOX besar. Lepas tu saya nak jual juga, saya nak listing saya punya business tu Hardi Telekomunikasi. Agak-agak orang nak jumpa dah Hardi Telekomunikasi. Orang takkan jumpa. So apa yang saya kena buat ialah saya tulislah 1XOX ataupun Hardi 1XOX ataupun 1XOX nama kawasan saya. Nampak? Kalau you jual sambal, sama lah. Sambal Aziz Sentul. Sambal Lena yang sekarang ni famous. Okay, Mama Sap lah. Mama Sap Sentul. Contohnya. Jadi you pakai nama yang utama. Sebab bila orang Google, kita akan nampak. Okay, saya bagi satu sikit dulu supaya you nampak apa yang saya nak maksudkan ni. Okay, macam mana nak tengok? Okay, kita pergi ke sini. Apa yang tengah trending ke sekarang? Google TREND test. Okay, apa kita nak cari? You bagi saya satu words. Apa business yang kita nak tahu? Cuba bagi satu. Cuba type apa nak cari. Okay, ada apa yang kita nak cari dekat sini supaya saya nak tunjukkan apa yang tengah trending. Okay, contohlah kalau tak ada you bagi saya punya produk lain. Okay, sekarang ni kita nak tunjukkan 1XOX saya punya produk. Okay.
Saya nak tolong promote you punya produk, you tak nak tulis, okay, baru ada keluar. Okay, baru keluar teh sana. Teh sana kejap lagi saya buat tuan. Siapa? Tuan Saiful. Okay. So, kalau sini saya type 1XOX, kita tengok dalam masa 12 bulan, ada berapa ramai orang tengah search 1XOX. Okay, tengok. Sini daripada Julai 26, 2020, 75, sehingga ke yang tu berapa? So search dia semakin naik, lepas tu turun lah kan. So yang tu ialah 25. So apa maksud 75 ni? 75 ni ialah 75,000 orang search setiap bulan. Okay, sampai ke 100,000 dan sebagainya. Okay, sebab tu penting kita type 1X apa nama branding ni. Kita nak bina kita punya business, kena ada kaitan dengan yang nama yang tengah trending. Okay, teh sana. Betul ke spelling ni? Teh sana. Kita tengok apa yang ada dekat teh sana. Pada Tuan Saiful, nanti kita akan tengok. Sekarang ni Tuan Saiful area mana? Berniaga teh sana ni. Okay, teh sana ni, okay, boleh tahan teh sana ni lebih kurang. Okay, 50,000 sampai yang terakhir tu 27 Julai lebih kurang 75,000. Ramai juga tengah cari teh sana ni. 75,000 orang cari teh sana. Nampak tak? Okay, Segar Dimsum kejap lagi saya tolonglah. Musang King ni memang dah viral ni. Orang nak cari. Okay, saya tunjuk teh sana dulu. Teh sana tuan, okay, Puchong. Okay, sekarang tuan berada dekat Puchong. Okay, kalau kita tengok trending ni, dekat mana orang tengah cari teh sana ni yang banyak. So, kita turun ke bawah sikit. So, tuan tengok. So, tuan berada di Selangor. Selangor ni, kira kalau tengok market ni, dia kurang orang tengah cari teh sana. Yang hot sekarang ni, orang tengah cari ramainya kat Kedah dengan dekat Sabah. 70,000 search. Okay? Jadi daripada sini, kita boleh tahu bila buat advertisement kita boleh tahu ke mana negeri yang kita nak halakan. So, kalau nampak tuan dekat Puchong, okay, tuan kena struggle untuk bina trust dekat area Selangor. Sebab dekat Selangor tak ramai orang cari teh sana. So, potensi tuan untuk berniaga tinggi lah. Cuma struggle. Okay. Tapi kalau dekat Sabah ni, maka tuan akan, mungkin dekat Sabah, mungkinlah ramai ejen ke, saya tak tahu. Okay. Tapi kira potensi yang tengah tinggi sekarang ni adalah dekat Kedah. 100,000 search. Okay. Itu teh sana. Okay, kita pergi lain pula, apa lagi? Okay, kita pergi atas. Snack viral. Okay, Puan Nur Abira, snack viral. Tunjuk satu-satu dulu nak. Siapa yang ada bagi kat atas ni, kita tunjukkan dia. Potensi dia. Snack VIRAL. Snack viral. Saya tak tahu apa viral dia, cuma ditulis snack viral. Mungkin dia branding ke, dan sebagainya. So, snack viral tak ada search. Jadi mungkin dia kena tambah lagi yang ataupun spelling saya tak tepat ke. Okay, kita pergi dimsum. Okay, kita pergi dimsum. Segar Dimsum tu kejap lagi saya buatkan. Kita pergi dimsum dulu. Jadi kita tahu market kita nak ke mana. Kalau kat kedai, physical kita tahulah, mungkin kita pergi Shah Alam, Pasar Pagi Shah Alam. Tapi kalau dekat digital marketing ni, kita nak kena cari kat mana mereka. Kita kena tahu. Okay, dimsum ni ada banyak. Okay, ada sampai ke 100. So, area dimsum yang hot sekarang ni dekat Perak. Perak ataupun nombor 2 dia Sabah. Okay. Perak dan Sabah. Itu tinggi. Bukan Sabah. Teritori dia yang kedua ialah Kuala Lumpur. Okay. So, itu kalau type dimsum saja. Sekarang ni macam tuan tulis ni Segar Dimsum. Okay, kita type balik Segar DIMSUM. Okay, Segar Dimsum. Okay, kita tengok apa, di mana ada Segar Dimsum. Okay, so tak ada search yang tu. Maksudnya maklumat tu tak berapa ni lah, lengkap dia punya tu exact word. Dia ada cara lagi sebenarnya nak buat cari tu, cuma itu detail nanti saya kena tunjuk pula kat sini. Okay, kita pergi balik kepada siapa lagi dia bagi? V-Cafe. Okay, macam mana nak buka ni? Google Trend. Google je, Google Trend, lepas tu you boleh tahu bisnes tu ada kat mana. Ada satu part ketiga sebenarnya saya nak tunjuk kat sini. Okay, VKP ramai juga ni. 50,000 search. Yang paling ramai sekarang dekat area Perak, 100,000. Nombor 2 Kedah,
Jadi puan boleh fokuskan iklan tu dekat area Perak. Jangan kalau letak satu Malaysia rugilah sebab Sabah Sarawak tak cari. Nampak tak? Dekat area Semenanjung, bahagian pantai barat ramai orang cari. Jadi buat iklan tu dekat area sini sebab search tu tinggi. Jadi untuk VKF ni kita tengok apa dia punya wording tambahan lagi. Dekat bawah ni kita akan tengok. Okay. VKF Coffee. So perasan tak? 100%. Lepas tu VKP Brazilian Arabica Coffee. 83,000. Tapi yang kita cari kat atas ni lebih kepada VKP Coffee. Selain daripada carian VKP Coffee tu, mereka juga buat Cafe Brazilian Arabica Coffee. Okay. Saya pergi balik kepada dimsum tadi. Okay, dimsum untuk carian lebih tinggi lagi, kita boleh gunakan strategi ni. Okay, dimsum tadi. Okay, dekat Perak nombor 1, 2, Periphery. Okay, apa dia punya antara keyword yang cara buat dimsum ayam. Okay, jadi daripada sini kalau puan nak gunakan strategi jual dimsum ni, maka mungkin puan kena buatkan konten marketing dia ialah kongsikan resepi. Macam mana buat dimsum, jadi orang akan suka dimsum tadi. Macam ataupun cara menyediakan dimsum, dan sebagainya lah. Itu jadi tuan akan nampak, mereka akan cari situ, maka dia akan dapat dihalakan kepada apa produk sebenar yang mereka nak. Macam contohnya pasal apa orang jual buku resepi. Pasal dekat situ ada satu part yang utama dia ialah mereka nak kongsikan perencah khas Maggi. Dia bukan nak cari perencah khas Maggi. Mereka nak resepi tadi tu, buku resepi mereka tengok. Lepas tu dalam selitan buku resepi tu, menggunakan perencah khas mi Maggi. Contohnya. Daripada sini kita akan dapat tahu macam mana kita nak gunakan strategi marketing. Okay, so far dapat tuan-tuan? Berkenaan dengan ilmu ni, Chun. Okay, so next kita terus pergi ke listing kita lah. Okay, so untuk listing ni, saya patut tekan. Okay, pertama sekali kita kena ada, okay, saya share. Okay, pertama sekali kita kena ada Google account. Okay, pertama sekali you kena ada Google account. Lepas tu kalau dah ada create, kalau tak ada kena create, kalau dah ada just sign in. Bila dah sign in, klik dekat 3 segi ni, 4 segi yang ada 9 titik ni. Okay, klik kat situ. Lepas tu pergi ke My Business. Okay, klik My Business. Lepas tu kalau tak ada account lagi, dia akan terus pergi ke seperti ni. Dia akan terus pergi ke seperti ni. Pada paparan seperti ini. Find and manage your business. Okay, so ini adalah step by step. Tuan boleh follow, buat sekarang ataupun just ambil nota pun boleh. Ambil step by step. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan video dan juga dia punya capture item dia. Okay, so pertama katalah kita nak berniaga apa. Senang saya bagi popcorn. Sebab apa saya baru beli popcorn ni. Itu asyik teringat pula benda ala ni. Macam spelling dia and saya pun lupa spelling dia macam mana. Okay, boleh ulang. Okay, sekali lagi pergi ke kita punya Google account. Okay, sekali lagi lah, ada yang tertinggal. Okay, pergi ke Google account. Lepas tu ada 3 segi ni kan. Klik 4 segi ni. Lepas tu cari My Business. Okay, ataupun manage My Business. Okay, so bila kita klik My Business, dia akan bawakan kita ke page ni. Ini saya dah buat sambal pedas sentul. Ni contoh ni saya tengah try tadi. Okay, kita create single business. Kalau ada ni, dia akan pergi ke sini lah. Okay, so Engs popcorn macam mana? ENGS code. Saya pun lupa tadi. Popcorn. Pasal apa saya buat ni? Sebab saya dah Google gambar dia tadi. Okay, Engs popcorn. So ada banyak Engs popcorn Jalan Merah. Semua sama nama. Engs mungkin ini spelling ni kot. ENGS. Okay, so saya nak tulis Engs popcorn KL. Sebab saya nak bagi tahu mereka yang benda ni ada dekat KL. Okay, so create. So tak ada duplikat, kita tekan klik ni.
So kita create. Okay. Bila kita dah create, okay. Okay. Lepas tu kita kena letak business category. Step kedua, letak business category. So apa business category? FOOD, food. Food apa? Food producer, food manufacturer, food supplier, machinery processing. Apa? Kita letaklah food food supplier lah. Okay, contoh and then you tekan next. Selesai tekan next, di sini penting. Kita ada kedai ataupun kita tak ada kedai. Kalau ada kedai, klik yes. Kalau tak ada kedai, mungkin dropship tak ada kedai, tak apa, you tekan no pun boleh. Okay, so hari ni saya pilih no. Kalau ada kedai lagi bagus, sebab dia akan bawa ke you punya direction. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kalau yang ada kedai. Okay, saya bagi contoh macam ni. 1XOX XOX UTC Sentul. Okay, ini kalau Google, so dia akan ada direction. Nampak tak direction ni? Ataupun saya type 1XOX saja. Okay, bila saya type 1XOX, dia akan nampak ni. Nampak tak paparan direction ni? Kalau you ada kedai, letak ada kedai. Kalau tak ada kedai pun tak ada masalah. Okay, nampak ada paparan ni. Okay, so hari ni saya tunjuk no. Ini kira macam dropship lah. Kan saya tekan next. Okay, walaupun kita tak ada kedai fizikal, tetapi tak menghadkan kita untuk servis. So kemana kita boleh servis? Kita hantar servis kita ni. Mana kita boleh delivery ke, ataupun kita boleh manage servis kita. Katalah kejiranan dia ialah Gombak. 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 Lepas selain Gombak mungkin Selayang. Okay, selain Selayang mungkin Setapak. Okay. Jadi ini dia akan tunjukkan yang kita cover teritori mana kita nak berniaga, yang boleh kita serve mereka ni untuk delivery ke atau COD ke dan sebagainya. Okay. Lepas tu kita tekan next. Bila tekan next, masukkan nombor telefon kita, logo Malaysia, lepas tu 03032863 contohnya. Okay. Lepas tu kita masukkan website. Okay. Kalau tak ada website, jangan dibiarkan kosong. Sebab apa saya kata jangan dibiarkan kosong, rugi. Okay, saya bagi contoh kat sini. Okay. Kalau kita perasan kat sini, nampak tak? Ni ada website, ada website, ada website. Okay, antara website ni, kalaulah dia pakai, saya tengok. Okay, ini saya punya lah. A ni saya punya. Nampak? Bila saya type 1XOX, antara carian tertinggi, nampak atas sekali tu 1XOX Sentul. Okay, sebab dia berdekatan dengan kawasan searching tadi. Okay, yang kedua ialah Setapak. Yang ketiga ialah XY Mobile. Cuma antara tiga ni kita nak tengok dia pakai website yang mana. Okay, saya punya. Okay, saya pakai website mana, saya tengok dulu. Okay, saya pakai website yang Google sediakan. Okay, so baguslah. Maksudnya information tu ialah information kita. So bila kita klik, bila user klik, dia akan datang ke kita. Okay. Yang kedua ni 1XOX Setapak. Kita tengok dia pakai website mana. Sebab ada yang daripada mereka ni pakai website HQ. Jadi kalau orang nak membeli nanti, sales tu akan pergi ke HQ lah. Rugilah kita. Macam ni. Ini xox.my adalah HQ punya. Jadi nanti kalau kita jual sambal macam export pong tadi, so sales tu akan ke mana? Sales tu akan pergi ke HQ. Rugi kita. Kita dok promote, kita buat listing tapi sales tak datang kat kita. Okay, yang ni kita buat yang ketiga ni, kita tengok website dia ke mana. Ini bagus. Dia terus pergi ke Lazada. Dia linkkan pergi ke Lazada. Okay, tu ada Lazada dia punya logo tu. So tak apa, saya tak buka, dia panjang sikit. So, maksudnya apa? Jadi kalau kita tak ada website, jangan dibiarkan kosong. Okay, letaklah kita punya Facebook website pun boleh. Link website tadi letak kat sini. Ataupun Linktree pun boleh letak kat sini. Okay. Tapi kalau nak yang percuma, malam ni saya nak tunjuk yang percuma, under website, Google, klik yang ni, nanti dia akan auto create untuk kita. So, next. So, dapat maksud saya kenapa perlu website tadi tu? Okay.
Terus dia akan minta untuk kita buat verification your mailing address. Ni dia nak postkan satu nombor PIN code yang kita kena verify nanti kita punya listing. Okay, dia akan hantar macam bentuk postcard, ada 5 digit number PIN yang mana nanti kita kena pinkan isi key in tu, dia macam TAC lah kalau kita buat e-banking kan. Okay, kita kena key in kan PIN tu tadi ke dalam kita punya Google My Business ni sekali lagi, supaya kita punya listing ni akan verified dan akan dikeluarkan dalam Google My Business. So nanti masukkan alamat kita, katalah alamat saya ni Menara Orchid. Okay, alamat ni alamat penuh lah Lepas tu Bandar Baru Sentul, postcode 51000. Pastikan alamat ni postcard boleh sampai. Okay, lepas tu city Kuala Lumpur, state pun sama Kuala Lumpur. Okay, then kita tekan ini, jangan tekan verify later, tekan terus next. Kalau verify later nanti lambatlah kita akan dapat kita punya listing tu keluar dekat Google. Okay, lepas tu contact number Hardi Dar. Okay, lepas tu tekan mail. So nanti dalam 14 hari mereka akan hantar postcard, tapi sebenarnya 5 hari pun postcard tu dah boleh sampai dah. So continue. Mudah saja tuan-tuan benda ni. Ikut step by step dia saja. Okay, lepas tu kita diminta untuk update kita punya business hours. So katalah hari Ahad buka. Kalau kita berniaga online ni, buat saja buka. Daripada seawal pukul 7 pagi pun tak ada masalah. Sampai ke 9 malam. Sebab apa 9 malam? Kita tak nak orang WhatsApp kita selepas 9 malam. Okay. Klik semua ni. 7. Okay. 9. Okay. Kita kena klik semua ni. 7. 9. 7, 9. Kalau ada pertanyaan nanti komen saja dekat chat ya. At least saya dapat. Okay, katalah saya buat yang ni, so saya tekan next. Okay. So bila tekan next, sebaiknya you buat 7 hari. Bila kita dalam digital marketing, kita tak ada rehat sebenarnya. You buat dah 7 hari. Sebab at least kita nak lead tu, mereka masuk dalam kita punya senarai. Okay, untuk ad messaging ni, sama ada kita nak terima message dalam Google Business tadi ataupun tidak. Ini kalau saya personally saya tak accept lah. Sebab saya nak mereka WhatsApp saya. Okay. Sebab apa, kalau message sekarang nanti you tak baca, tak buka apa message dekat Google tu. Dia ada notification, dia akan masuk. Cuma kita takut kita terlepas pandang. So better dia link dengan WhatsApp kita terus. Okay, lepas tu business description. So popcorn tadi kita menjual popcorn premium. Itu yang saya baca semalam. Popcorn premium Johor. Contohlah. Okay, dengan ini jangan dibiarkan kosong. Kita kena tulis supaya orang untuk trusted kita punya perniagaan tu kita jual apa. Okay, next. Okay, lepas itu add foto. Add foto. Saya dah letak ini. Add foto ni adalah kira you punya dalam listing nanti dia akan keluar logo-logo foto nanti. Okay, nampak saya dah buatkan dah siap. Tekan ni. Lepas tu open. So dia akan upload foto tadi. Okay, lepas tu tekan next. Satu foto cukup. Nanti kita akan tambah foto selepas ni. Untuk yang claim your credit ni, buat masa ni skip saja dulu. Bila tuan-tuan dah kita share pasal ilmu macam mana buat advertising dalam Google, barulah kita claim your credit tu. Ada RM150 kredit percuma. Itu pun dia ikut kalau kita invest 150, so dia akan bagi 150 free. Okay, lepas tu your business profile is almost ready. Then jangan biarkan, kita kena continue. Walaupun belum verified, tapi kita update saja dulu mana part-part yang berkaitan. So kalau dekat sini pending verification ni masih pending sebab kita nak tunggu posting tadi. Okay, tuan-tuan tengok sebelah kiri. Okay, macam malam ni saya nak kongsikan ada 2 perkara. Pertama ialah website, yang kedua ialah pin post. So untuk website tadi,
tuan-tuan pergi ke website ni. Dia simple saja kelas malam ni. Cuma bukan apa, ada yang tak berapa familiar. Okay. So, ini adalah website yang akan tuan-tuan dapat nanti. So, macam mana nak tengok? Ni pertama kita pergi ke tema dia. Tuan-tuan nak pilih color apa? Macam ni mungkin saya nak ambil ni. Okay, and popcorn ni. Then saya tekan right. Okay. Lepas tu kalau perasan ni get code, kita tukar ni. Kita nak tukar dia, tekan edit. Edit. Kita nak button ni apa? WhatsApp. Okay. Dia akan terus membawa WhatsApp kita kat situ. Siap. Okay. Opening hours. Lepas tu kita ada food product supplier. Dia dah tuliskan kat situ. Sebab berdasarkan apa yang kita update sebelum ni. Okay. Lepas tu kita nak tambah lagi tak? Summary header. Tambahkan. Okay. Apa dia summary header ni? Untuk menerangkan you punya tajuk utama lah. Ini peringkat utama. Lepas tu ini summary headernya. Ialah menjual popcorn premium sekitar Bandar Baru Sentul. Okay. So maksimum 40 saja. So okay. Kalau gitu kita kurangkan je. Okay. Menjual popcorn premium. Okay, dan lepas tu bawah sekali tuliskan juga menjual popcorn. Kalau macam semalam ada yang jual property, you tulis apa property yang you jual, jenis landed ke, high rise ke. Kalau jual makanan hotel apa jenis makanan hotel you jual. Okay, popcorn premium sekitar Kuala Lumpur. Okay. Lepas tu popcorn premium daripada, saya tak ingat apa, daripada Brazil ke apa dia tulis saya semalam. Okay, lebih kurang macam tu lah. Okay. Lepas tu tekan right. Lepas tu you tengok pada view sebelah kanan apa yang dia jadi. Okay. View ni nampak tak? Menjual popcorn premium. So dekat sini kita panjangkanlah teks yang berkaitan pengenalan kepada you punya perkhidmatan, bisnes dan sebagainya. Mungkin kita kenalkan diri kita siapa, agent, master agent ke, tulis kat sini. Okey, lepas tu kita membuka peluang perniagaan kepada yang lain pun ada, tulis dekat sini maklumat-maklumat berkaitan. Okey, lepas tu kalau perasan sini header ni kita nak tukar. Okey, header ni kita nak tukar. Okey, kita nak tukar header ni. Okey, gambar yang ada kita dah save. Okey. Okey, gambar ni jangan, kalau kita Google kan gambar tu, jangan kita tak save. Kita kena save gambar tu ikut pada image yang berkaitan, sebab dia akan kita boleh gunakan dalam SEO, search engine optimization. Itu nanti topik lain. Cuma kenapa perlu kita type nama ni, supaya bila orang search, orang akan jumpa. Kalau kita nak letak tu popcorn KL pun boleh. Jadi bila dia search, dia akan jumpa gambar tu, gambar berkaitan. So ini saya tekan newborn. So paparan dia akan jadi macam ni. Okay. So nampak dah. Okay, dah mula dah. Website ni dah semakin dah nak siap dah ni. Sikit lagi. Okay, updates. Okay, create your first post. Kejap lagi kita akan buat. Okay, sini verify kemudian belum dapat pin. Ni kita punya gambar kat bawah ni. And then contact us. Itu dia punya maklumat berkaitan. Okay. Lepas tu, untuk first post ni, okay, tuan-tuan boleh create post ni, tapi dia tak keluar lah sebab belum verified lagi. Dia kena tunggu verification, baru dia akan dapat keluar daripada punya listing tadi untuk first post ni. Okay. Tapi kita try untuk update juga. Okay. Selamat datang. Cuba popcorn terbaru kami. Okay, contoh. Okay, lepas tu ada add button. Okay, apa? Buy, order online, book atau sign up. So, order online. So, bila order online, you bagi link online tadi. Jika ada lah. Okay. Ini bit.ly stroke di 27312. Ataupun you letak Shopee punya link pun boleh kat sini. Publish. Okay. So nampak. So you pergi home balik. Pergi ke website balik. Okay.
tengok apa jadi. Oh, dia tak keluar posting sebab belum verified, tak apa. Tapi ini nanti dia akan jadi seperti ini. Dia akan jadi, okay, ini saya copy. Ini adalah link tuan-tuan nanti. Copy paste website ni. Okay, saya bukakan dulu Dia akan jadi seperti ini nanti paparan dia. Okay. Ni Ants Popcorn KL. Okay, WhatsApp, tuan-tuan ada dia punya header, lepas tu dia ada update, okay, lepas tu order online boleh. Saya klik order online ni, ini link SIM card saya lah sebenarnya. Tapi kalau ada Shopee ke apa semua, tekan je. So dia akan pergi ke link yang berkaitan. So nampak tak? Ini contoh sebab saya tak ingat apa link yang ada. Saya tak jual popcorn. Okay, tu contoh. Alamak, dia terkeluar. Okay, turun bawah lagi. Okay, ini adalah gambar-gambar berkaitan. So, gambar ni kalau boleh macam ni lah. Simple. Jangan terlalu meriah sangat dia punya gambar. Cukup macam ni. Lepas tu call now. Lepas tu nanti posting tu dia akan jadi macam ni sebenarnya. Saya tunjuk salah satu contoh. Posting tu akan jadi macam ni. Ni Lazada. Dia pakai Lazada. Itu Lazada. Kita tengok siapa yang ada website lagi. Okay, kita cari yang ada website ni. Yang pakai Google punya website. Salah satu contoh yang adalah yang ni Google website dia pakai. So nampak tak? Walaupun dia percuma, tapi tengok dia punya pemaparan dia. Inilah saya katakan posting tadi, update tu. Ambil gambar, lepas tu tulis kat situ. Satu lagi pilihan hebat. Terangkanlah you punya offer tadi, apa yang you offer. Terangkan kat situ. Okay, lepas tu ada gambar-gambar galeri. Okay, nampak tak? Ni posting dia pada bila. Lepas tu, dia posting tu bukan pasal you post update saja. Tapi you kira macam buat copywriting pun boleh. Seperti ini. Okay? Dapat tak kawan? Benda simple saja. Komen kalau dapat. Okay, dapat Tengku. Okay, good. Jadi kalau you jual sambal, jual Puan Aziz sambal lah. Sebab saya baru nampak sambalnya tu. Okay. Kawan-kawannya lain macam Jepsong, saya ingat dia jual bisnes makanan hotel. Jepsong. Puan Norli jual apa lupa. Puan Aziz, Tuan Hafiz jual apa Tuan Hafiz? Tuan Muhammad Latif jual apa? Cuba type kat tepi tu. At least you dapat zero marketing dalam kelas kita ni. Tesana tadi Tuan Saiful. Tuan Saiful Tesana. Okay. Tuan Hafiz berniaga apa tu? Bahan pendidikan kanak-kanak. Okay. Ini lagi bagus. Kalau bahan pendidikan kanak-kanak ni guna website Google Print ni, jadi kita Tuan contohlah kalau Tuan banyak berkongsi tips-tips berkaitan, maka SEO Tuan akan lebih tinggi. So bila orang Google, so Tuan punya website tu akan boleh diletakkan antara top 10. Yang pertama tu yang atas sekali tu berbayar lah, yang orang buat advertisement. Tapi kita ni cakap pasal zero cost marketing. Jadi kalau tuan-tuan selalu kongsikan macam mana mendidik kanak-kanak, tips untuk kanak-kanak cepat bercakap. Jadi tuan-tuan ulang ayat pendidikan kanak-kanak ni, ulang dalam setiap kali posting tu. Perenggan 1 ayat sama, perenggan 2 ada lagi wording yang sama, perenggan ketiga ada wording yang sama. Jadi benda ni akan jadi trending. Jadi bila orang search wording pendidikan kanak-kanak ni, jadi tuan punya posting tu dia akan di atas sekali nanti. Antara yang teratas lah, bukan atas sekali. Sebab atas sekali tu of course orang yang menggunakan berbayar, iklan berbayar. Tapi tuan punya posting tu akan antara atas sekali. So saya bagi contoh macam saya punya ni. Okay, macam saya berniaga XOX, saya bagi contoh Okay, saya bagi contoh. Kalau saya Google, okay, saya Google Google. Okay, ini Google Trend saya tahu. Okay, saya Google Puan XOX. Okay, saya type Puan XOX. So tengok apa yang antara di atas. Okay, atas kali ni ini yang berbayar sebab ini adalah HQ. Okay, kita turun bawah sikit.
Kalau saya tak, okay, yang atas saya ni OneXOX UTC Sentul. Okay, kalau saya tak letak listing ni, so saya punya perniagaan tu mungkin akan di bawah lagi. Di bawah ni lagi. So nampak tak? Bila orang Google, kita punya list tu ada dekat atas sekali. Okay, saya tengok kena main dengan keyword. Betul. Kena main dengan keyword. Keyword tu penting. Sebab orang nak cari kita. Dalam digital marketing ni, orang tak kenal siapa Saiful. Okay? Jadi kita nak orang kenal Saiful, maka Tuan Saiful kena banyak nama kat situ. Kena selalu gunakan nama Tuan Saiful dalam copywriting, dalam updates dan sebagainya. Dan mungkin spelling tu kena tepat lah. Dan juga kalau kata ni, sama ada Tuan Saiful linkkan dengan nama tempat, dengan nama brand dan sebagainya, terpulang. Dan kalau Tuan Saiful update apa-apa gambar selepas ni, pastikan gambar tu dia di-save. Dia punya file tu save atas nama Tuan, supaya nanti bila search saja, antara yang keluar nanti gambar Tuan lah. Okay, contoh lah kita type nama Teh Sana tadi. Type Teh Sana. Okay, bila kita type Teh Sana, kita search image, apa yang keluar? Nampak? Gambar-gambar ni berdasarkan apa yang dia letak ni lah, Teh Sana. Kalau kita type Teh saja, so Teh yang keluar. Jadi benda ni kena mainkan dengan dengan keywords. Jadi sekarang ni kalau Teh Sana senang nak buat advertising sebab ada Teh. Teh famous. Tambah lagi Sana. Okay. Teh kurus, lepas tu Sana. Sebab orang nak kurus mungkin. So letak Teh kurus Sana. Contohnya. Saya dah buat dulu. Cuma tunggu verifying card. Ia ni tak tahu macam mana nak Google Business saya buat. Ia ni Lani. Oh, Lani. Saya tak tahu nak cari macam mana Google Business yang saya nak buat. Okay. Kalau verify kad tu tak sampai, nanti boleh request sekali lagi benda tu. Pakaian Muslim. Okay, pakaian Muslim. Okay, pakaian Muslim. MUSLIM. Okay, pakaian Muslim apa yang viral sekarang? Nampak? Ini Muslim. Antara Muslim ke Muslimah? Kita kena tengok yang mana trending. Okay. TGOOGLE. TREND. Ini tuan kena tengoklah. Muslimah ke Muslim. Jadi supaya dia lebih tepat. Tengok yang trending. Pakaian Muslim. Silap. Pakaian MUSLIM. Okay, Muslim. Okay, tengok pakaian Muslim ni trending dekat mana. Kita nak tengok market. Okay, boleh tahan trending 100, 1000. Lepas tu interested by sub-region, tak keluar pula dia interested sub-region. So mungkin dia kena detailkan sikit lah kita punya search tu. Sebab dia pakaian Muslim ni kira universal lah dia punya wording tu. Okay, so far dapat tak tuan-tuan? Kita dah sekitar pukul 10.59. Ada belajar sesuatu? Kalau ada nak tanya, boleh tanya dekat komen. Saya dah saya tengok. Okay, sama. So far okay Dapat tak idea ni? Okay, so kita boleh gabungkan you punya WhatsApp business. Kena ingat dah, apa kira bila kita sebut zero cost marketing, so kita takkan boleh lari untuk halakan mereka ni pergi ke WhatsApp business. Sebab tu WhatsApp business tuan-tuan kena ada dekat Facebook, kena ada dekat Google Web. Okay, supaya customer ni akan datang ke kita. Sebab tu tuan-tuan perlu ada WhatsApp business. Bukan saya kata jangan gunakan. Dia bolehlah guna personal, tapi tak cantik lah. Bila ramai customer, you nak reply tu tak cantik. Jadi kalau boleh, biar WhatsApp business tu you manfaatkan sebaik yang mungkin. Sebab you boleh kongsikan link dan you boleh labelkan customer tadi. Okay. So mungkin itu saja kot untuk hari ini. Nanti kita akan berjumpa lagi pada Isnin minggu hadapan. Kita akan bercerita berkenaan dengan WhatsApp business sekali lagi.
Okay, tajuk yang lebih details berkenaan dengan WhatsApp Business. Macam mana you nak gunakan WhatsApp Business ni berniaga, bagaimana WhatsApp Business ni boleh you bina prospek. Okay. Macam mana nak update, tips nak update, dan macam mana kita nak bina prospek melalui WhatsApp Business. So itu saja untuk malam ini. Terima kasih pada semua yang hadir. Jumpa Isnin minggu hadapan. Kalau ada kawan-kawan yang berminat nak join kelas kita percuma ni, okay, untuk bulan 7 ni kita punya cycle setiap 14 hari. Okay, tajuk akan sama berulang pada hari yang ke-15. Tapi untuk bulan 12, mana yang dah join kelas kita ni, you all akan dapat akses percuma. Untuk bulan 12, untuk bulan 8. Okey, siapa yang dah join kelas ni daripada awal ni, kita akan beri you akses percuma. Katalah you nak belajar dengan kita 2 bulan, 3 bulan, you akan dapat akses percuma tu. Untuk yang first batch dan second batch ni. Jadi minta mereka masuk untuk pengambilan bulan 2, batch 2, bulan 3, batch 3. Kita ada preview lagi hari Sabtu ni. Okey. Kerana mungkin selepas ini bulan 7, okey, kita akan kenakan ada sedikit komitmen. Bukan bayaran untuk saya, tapi komitmen tu ada dari segi ada rewards pada yang ambil kelas percuma ni lah. Itu nanti saya akan bagi tahu macam mana. Saya kongsi. Saya tak ambil bayaran. Itu saya nak bagi tahu tuan-tuan, saya tak ambil bayaran. Sebab tu jangan panggil saya coach. Kalau panggil saya coach, nanti I kenakan you payment lepas ni. Cuma untuk syarat join kelas bulan depan, okey, ada syarat yang perlu dia comply. Tapi untuk tuan-tuan akan dapat percuma. Tapi benefit pada tuan-tuan yang dah join kelas ni, nanti saya akan kongsikan macam mana untuk bina prospek. Bina you punya prospek. Macam Japsong dia jual makanan hotel. Okay? Saya kenal Japsong saja dalam kita punya Zoom ni sebab saya selalu nampak gambar dia. Puan Norli, Puan Nazi, kebetulan saya punya jiran rupanya. Okay? Saya dah 9 tahun duduk sini, baru kenal ada jiran saya depan rumah. Okay, Tuan Hafiz, hari ni saya berkenalan dengan dia dan dia jual bahan-bahan pendidikan. Lepas tu kita ada Encik Muhammad Latif, jual apa ya? Kita tunggu Tuan. Tuan Haryadi, yes, Tuan Haryadi jual pakaian daripada Terengganu. Kita ada Tuan Latif. Saya nak tengok Tuan Latif berniaga apa. Tu dia. Kita tunggu Tuan Latif. Okay. Ini kira saya nak tolong promote perniagaan tuan-tuan yang ada dalam ni. Saya appreciate you. Okay, kita tunggu Tuan Latif dulu. Dia key in dulu dia punya perniagaan dan kita tutup kita punya perjumpaan malam ni. Ke Tuan Latif belum ada bisnes lagi? Kalau ada bisnes, kalau tak ada bisnes, saya boleh offer. Saya nak ajak siapa? Okay, tak apa. Kebetulan lah. Mungkin. Okay, siapa? Saya kebetulan adalah dealer One SOX. Okay, siapa yang ingin nak tambah income lebih lagi ataupun nak explore bisnes baru, okay, kita orang ada buat every week ada buat BOP setiap hari Jumaat 9 malam. So siapa yang berminat, nanti you boleh PM dalam admin lah, kita akan share link untuk you masuk dalam kita punya group. So saya punya team XOX semuanya develop under digital marketing. You tak perlu pergi jumpa customer. Kita akan develop semuanya online saja. You jual secara online. Macam sekarang ni saya duduk, you nampak tak macam mana saya punya XOX tu berada di atas. Orang boleh nampak search. Lepas tu kita akan share you macam mana auto reply. Kita akan share you macam mana auto post. Semuanya menggunakan platform digital marketing. You still berniaga sama. Katalah macam Puan Nazim niaga sambal. Tapi dalam masa yang sama macam mana kita boleh create customer lain lagi. Sambil you berniaga sambal, you boleh create lagi business lain. Tak kisah, mungkin Tuan Hafiz dia berniaga buku, mungkin boleh merge dengan Puan Nazi. Ini platform untuk kita sama-sama berkongsi perniagaan. So siapa yang berminat, saya nak jemput you all untuk datang. Hari Jumaat ni saya ada business BOP lah untuk kita punya group. Nanti PM dengan admin saja. Okay. Elvin nak join. Okay. Nanti admin kepada PM tepi kepada kita punya admin Kedai pakaian Muslimah dari Muar Johor. Okay. So itu dia. Daripada Tuan Latif. Okay, Tuan Latif nanti share next class, share you punya link tree.
Saya tak nak you share WhatsApp, saya nak share Linktree. Apa yang kita dah ajar, saya harap you all gunakan, manfaatkan dalam setiap sesi. Okay? So itu saja daripada saya. Kita tangguh dengan salawatu as dan tasbih kepada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Jumpa Isnin depan.